يشاءون لله لهم الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أنعم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يفقه قولي. سبحانك لا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis yang ketiga, seringan-ringan sisaan di neraka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا wa innahu la ahwanuhum adaban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada seorang sahabat Nabi yang bernama An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, qala kata Nu'man, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwana ahli an-nari azaban yaumal qiyamati, bahwasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seringan-ringan azab ahli neraka pada hari kiamat nanti, la rajulun, ialah seorang lelaki, yudha'u fi akhmasi qadamaihi, yang diletakkan di telapak kakinya, jamratani, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan
dua bara api. Yaghli minhuma, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yaghli minhuma dimaruhu, yang menggelegak daripada dua bara api tersebut otaknya. Ma yara anna ahadan ashaddu minhu adaban, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak melihat ia bahawa seseorang yang paling teruk minhu adaban, tidak melihat ia akan seseorang yang paling teruk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ma yara anna ahadan ashaddu minhu adaban, tidak melihat ia bahawa dia ialah seseorang yang paling teruk terkena adab. Wa innahu la ahwanuhum adaban, sedangkan dia ialah orang yang paling ringan dikenakan adab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW dalam hadis ini menceritakan tentang seringan-ringan orang yang dikenakan azab di dalam neraka esok. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seringan-ringan orang yang diazab dalam neraka ialah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang yang diletakkan di dua tapak kakinya dua bara api, satu bara di sebelah kaki sebelah kanan, satu bara lagi letakkan di kaki sebelah kiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kesan daripada bara itu menjadikan otaknya bergelegak, diseksa di tapak kaki, tapi kesannya otaknya menggelegak. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia melihat dialah yang paling teruk diazab oleh Tuhan. Ma yara anna ahadan ashaddu minhu adaban, ketika itu dia melihat dialah yang paling teruk diazab Tuhan. Sedangkan wa innahu la ahwanuhum adaban, sedangkan dialah yang paling ringan diazab oleh Tuhan. Jadi hadis ini memberi satu peringatan terhadap kita tentang sisaan api neraka. Maka tugas daripada kita semua ialah menyelamatkan diri kita dan juga keluarga kita daripada api neraka. Seperti mana yang Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Maka sebab itu adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai ibu, sebagai ayah, untuk menyelamatkan seluruh anak-anak dan keluarga daripada api neraka. Seorang ayah mestilah bekerja keras untuk menyelamatkan isteri dan anak-anaknya daripada api neraka. Kedua-dua suami isteri mestilah bekerja sama rapat bagaimana untuk menyelamatkan anak-anak daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Suruhan Allah itulah suruhan yang wajib. Maka bagi orang yang memahami Allah Ta'ala ini, masalah Sayyidina Muhammad akan bersungguh-sungguh menyelamatkan ahli keluarga daripada api neraka.
Maka sebab itu mendidik daripada awal tentang kemerbayaan api neraka itu adalah satu yang penting. Kalau besar baru kita nak jaga, kita tak mungkin. Kita kena didik tentang bahayanya neraka. Maka sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kefarduan sembahyang. Sembahyang ni dia ialah tiang pada agama. Salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sembahyang itu ialah tiang agama. Siapa yang mendirikan sembahyang berarti dia telah mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sembahyang berarti dia telah meruntuhkan agama. Maka sebab itu juga Nabi SAW suruh kita untuk menyuruh anak-anak kita untuk mendirikan sembahyang. Muru awladakum bis-salah wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u 'ashrin wa farriquhum fil madaji'. Nabi sebut, suruhlah anak-anak kamu bersembahyang ketika umur mereka 7 tahun. Dan pukul kalau mereka tidak bersembahyang juga kalau umur mereka dah menjelang 10 tahun, dan ketika itu pisahkan tempat tidur anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki. Jadi begitulah tentang didikan Nabi SAW untuk kita menjaga anak-anak dan keluarga kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi suruhan dan didikan untuk bersembahyang itu ialah untuk mengasaskan tentang dua perkara. Masuk syurga, yang kedua masuk neraka. Jadi maksudnya masalah Sayyidina Muhammad kita suruh macam ni, sembahyang nanti boleh, nanti masuk syurga. Kalau tak sembahyang masuk neraka. Dua tu ya. Sembahyang masuk syurga, tinggal sembahyang masuk neraka. Jadi maknanya itulah asas daripada menyelamatkan ahli keluarga daripada api neraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian selepas kita didik mereka untuk mendirikan sembahyang, kita didik mereka pula dengan memberi ilmu. Kalau dulu tak ada salah Sayyidina Muhammad, pusat-pusat asuhan yang mementingkan didikan sembahyang ni, masuk pusat asuhan hanyalah untuk boleh reti membaca dan menulis saja. Alhamdulillah hari ini telah ada pasti, telah ada taski yang ajak anak-anak kita sembahyang. Sehingga alhamdulillah kalau saya tu anak-anak boleh sembahyang kebanyakannya di pasti ataupun taski. Daripada reti bacaan sembahyang, semua daripada situ. Maknanya di rumah kita suruh, lepas tu kita hantar kepada didikan untuk dididik mereka untuk mendirikan sembahyang. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, suruh ni dia kena suruh. Dia boleh dah bacaan sembahyang, contohnya cikgu pun ajak habis dah tentang macam mana nak sembahyang. Jadi kita kena melangsungkanlah bila balik ke rumah. Walaupun dia dah boleh sembahyang, boleh baca elok dah, tapi tetap kita kena kata abang sembahyang, kakak sembahyang, adik sembahyang. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak cukup dengan sekali suruh, dua kali suruh, dia kena suruh sepanjang masa, hari-hari, sampai bila-bila. Sampailah sembahyang tu dia rap, sembahyang tu tak payah suruh dah. Jadi selagi mana kita mendidik dan anak-anak kita lekat dah sembahyang, maka insya-Allah
selamatlah daripada api neraka. Sebab faedahnya semayang ni, dia menegah seseorang daripada buat jahat. Neraka ni yang masuk ialah orang yang buat jahat. Jadi bila mana seorang tu semayang, insya-Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia terhalang ataupun sembahyang menghalang dia daripada melakukan kejahatan. Maka sebab itu Allah sebut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang mencegah perzinaan dan juga mencegah kejahatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kalau zina pun sembahyang boleh mencegah, bagaimana dengan kejahatan lain? Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kejahatan yang lain insya-Allah lebih mudah untuk kita untuk terhalang daripada melakukan kejahatan tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu yang pertama berkaitan dengan menyelamatkan ahli keluarga daripada api neraka. Yang kedua, menjaga ahli keluarga daripada api neraka melalui pemakanan. Maka sebab yang menyebabkan seseorang itu terjatuh ataupun dimasukkan dalam neraka ialah melalui makanan. Nabi sebut dalam sebuah hadis, fama nabata minal haram fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, fannaru aula bihi. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nerakalah yang lebih utama untuk daging tersebut. Jadi sebelum kita pergi ke peringkat menegah makan yang haram, kita kena terlebih dulu mencegah makan yang syubhah, makan yang tidak dipastikan haram dan halalnya. Sebab al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram pun jelas. Cumanya wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Cuma di antara dua perkara tu, halal dan haram itu, ada perkara syubhah yang ramai orang tak tahu. Jadi subhanallah, maka sebab itu didikan orang tua-tua kita, jaga Cina buat jangan makan. Tu je. Sebab orang bukan Islam, mereka tak reti, mereka tak ada pengetahuan tentang halal dan haram. Dia bukan tahu halal dan haram. Jadi bila mereka tak tahu tentang halal dan haram, jadi mungkin mereka memasukkan ke dalam makanan mereka itu sumber yang tak sepatutnya dimakan oleh orang Islam. Mungkin dia faham haram tu babi ya. Mungkin. Hal lain tak ada isu. Itu yang katakan benda yang kita tak tahu kehalalan ataupun haram dia. Contoh, dulu ada di tempat kami, masalah Sayyidina Muhammad, budak-budak sekolah, oleh kerana mereka tak dapat didikan yang tepat daripada rumah, mungkin juga mereka tak ada ilmu, mereka suka berhenti, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, beli rojak yang Cina buat. Jadi beli rojak hak Cina buat. Sedangkan mak ayah kita kata jangan makan. Orang budak-budak sekolah ni merasa masalah apa? Bukan babi. Cina pun tak ada isu, dia pun kata memang tak ada apa. Sedaplah rojak dia, depa kata. Depa kata sallallahu alaihi Muhammad. Sampailah satu kawan kita, dia nak cari apa resipi Cina dia buat sedap sangat ni. Tanya dia tak abang. Akhirnya kecek, you tanya beritahu lah, you buat apa sedap sangat ni, sedap ni. Akhirnya Allah bagi taufik hidayah kat Cina tu, dia abang. Dia buh musalla ala sen, dia bekukan darah ayam,
Dia potong darah ayam tu masuk dalam rojak tu, sedap sangat tu. Tu maknanya mereka ingat haram tu hanyalah babi, darah tak haram. Jadi makna tu bahayanya makan makanan yang bukan orang Islam buat. Jadi bahayanya terhadap diri kita tu, dimasukkan ke dalam neraka. Mari saya tengok satu orang dalam TikTok. Bismillahirrahmanirrahim. Bini dia ajak makan kedai Cina. Salah Sayyidina Muhammad. Bini dia kerja di Penang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia orang Kedah kita ni. Jadi rupa-rupanya orang belah sana biasa dah, kalau pakai kedai Cina tak payah nak cari kedai Melayu. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi daripada sumber yang tak baik itu menjadikan malas semayang, lemah semayang, lemah iman. Allahu Akbar. Itu kesan. Dia kalau orang tak semayang pun dah cukup melemahkan iman kita. Ini kan pula yang bukan Islam. Salah Sayyidina Muhammad. Ramai. Tuangan dia tak semayang tu. Ataupun cuma cok kodok lagi sedap kan. Cakap. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam waktu pakai makan, dia tak semayang. Memberi kesan kepada ibadah kita. Jadi kalau kita nak makan, kena pasti pembuatan dia macam mana, orang buat dia siapa. Maka sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi satu pedoman. La takul illa ta'ama taqiyyin wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Nabi kata kamu jangan makan bertakwa. Dan jangan makan makanan kamu melainkan orang bertakwa juga. Itu Nabi habaqlah. Jangan makan orang yang tak sembahyang. La ta'kul illa ta'ama taqiyyin. Kamu jangan makan makanan orang tidak bertakwa. Kamu jangan makan makanan orang bertakwa. Dan makanan kamu juga jangan makan melainkan orang bertakwa juga. Orang tak bertakwa, Allah kita jamu dia, pinggan, bekas, pirit, kita demikian juga bekas orang soleh, memberi kesan yang baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mai rumah kita tok guru, mai rumah kita ulama, mai rumah kita ahli ibadat, mai rumah kita orang soleh. Dia makan bekas kita. Dia balik bekas kita, bekas yang dia makan tu memberi manfaat. Memberi kekuatan pada taat, berkat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka begitulah penjagaan terhadap lagi siapa kawan kita. Kalau kawan kita baik, dia akan membawa kita kebaikan. Kalau kawan kita jahat, dia bawa pada kejahatan. Jadi jahat itu ke neraka. Kalau kita kawan dengan orang baik, dia akan bawa kita tempat yang baik. Maka sebab itu Nabi sebut al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu mengikut agama kawannya. Kalau kita nak tahu kalau kita nak tahu anak kita baik tak baik belakang kita, kita kena tanya kawan dia siapa. Anak kita duduk di asrama, duduk di rumah bagus, tapi kena tanya kawan adik di asrama siapa.
Yang beritahu seorang-seorang, jom nanti ayah pergi ke asrama esok, nak tengok semua kawan-kawan tu. Bila kita jumpa kawan-kawan dia, mereka macam mana? Itulah anak kita. Kalaulah, cuba tengok, Nabi kata al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu mengikut agama kawannya. Dalam satu ungkapan lain kata ulama, la tas'al anhu wasal an qarinihi. Kamu tak perlu tanya berkenaan dia, kamu tanya saja siapa kawan dia. Kalau nak suruh kawan tu berkenal diri, tak payah. Tengok kawan dia siapa, itulah dia. Jadi subhanallah, sebab itu kalau nak jadi baik, dia mesti berkawan dengan orang yang baik. Mana mungkin jadi baik berkawan dengan orang tak baik? Tak mungkin. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka betullah kita, kalau kita, kawan-kawan kita adalah orang yang baik-baik. Sampai dalam hidup kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak tahu orang yang tak baik itu siapa. Dunia kita semua orang baik ya. Kawan-kawan kita semua orang mengaji. Kita tahu hak jenis-jenis orang yang tak mengaji. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kawan-kawan kita ialah kawan-kawan yang pergi masjid sekali, jumpa di masjid selalu, jumpa di malih-malih pengajian selalu, itulah kawan-kawan kita. Sedangkan di luar sana macam-macam jadi orang yang tak baik. Contohlah, kita kata orang yang duduk di taman-taman, kalau mereka jenis orang tak mengaji, kalau mengaji ni, suami dia buat pergi masjid, suami dia buat pergi surau, halaqah, kuliah. Suami pun tak pergi mengaji, macam mana dia nak bawa anak bini dia mengaji? Petang-petang duduk atas pangking di bawah pokok jambu tu, garak setiap petang cicah kawan belacan. Lepas tu bersembang. Ada senang mak bersembang. Malam bersembang okey lagi, bak anak. Lepas tu masa lepas bak anak, bak orang. Lepas bak orang tu mengata orang tu, mengumpat orang tu. Ni kata orang tak baik. Lepas tu berkeli pula sama-sama mereka. Asal-asal duduk menyecah garam belacan oleh elok, tak ada dah petang-petang berkeli. Tu sebabnya kawan-kawan yang tidak berilmu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, inilah yang dikatakan neraka. Neraka ni mudah masuk. Sebab neraka ni dia ada 7. Kau tengok saya, ni 7 ni. Neraka 7, syurga 8. Bila kita ambil guli baling masuk, hak jenis ni masuk mudah ke? Hak jenis ni masuk mudah? Hak ni lah mudah. Ni neraka. Kalau syurga macam tu, nak baling susah. Syurga susah masuk, yang sudah masuk neraka. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diperkuatkan pula dengan sabdaan Rasulullah. Nabi kata, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Dibentangkan ataupun dikelilingi syurga itu dengan makarih, perkara-perkara yang nafsu tak suka, dan dikelilingi neraka itu dengan syahwat, dengan yang nafsu suka. Maknanya nak masuk syurga ni susah sebab dikelilingi dengan benda yang nafsu tak suka. Tu tak boleh, ni tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh. Tapi neraka tu dikelilingi dengan syahwat, hak nafsu suka, jadi mudah masuk. Ya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang memudahkan masuk neraka ialah, di antaranya ialah duit.
duit. Dan begitu juga yang memudahkan masuk syurga, duit juga. Yang menyusahkan, yang memudahkan masuk neraka, duit. Memudahkan masuk syurga pun duit juga. Kalau memudahkan masuk syurga duit, Nabi sebut as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah itu memadam kemurkaan Tuhan yang bernama Rahman. Jadi itu maknanya sedekah itu memudahkan masuk syurga. Duit memudahkan orang masuk syurga. Sedekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau duit memudahkan masuk syurga, duit juga memudahkan masuk neraka juga. Tipu orang sikit ya, sedikit sudah, cukup masuk neraka dah. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duit ni Arab panggil dinar. Dinar ni gabungan daripada din dan nar. Din mana agama, nar mana neraka. Jadi yang memudahkan masuk neraka ialah duit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak keluar zakat, masuk neraka. Menipu orang walaupun 5 duit, lah tak ada lah seduit. Menipu orang 5 duit ya. 5 duit ada tak? Ada lagi. Menipu orang 5 duit ya, masuk neraka. Sebab hak orang kita ambil. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka berhati-hati terhadap neraka. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka lagi mudah masuk neraka ni, dia benda yang kecil ya. Tu masa Nabi kita SAW jalan dengan para sahabat. Tiba-tiba Nabi jumpa satu tanah perkuburan. Ambil pelepah tamat. Sebelah lagi kencing tu macam mana? Dia tak ada sejak lagi kencing, tak ada habis lagi kencing, dia pakai baju dah, dia pakai seluar lah. Sebab tu disyariatkan bila mana seorang tu kencing, dia kena berdehem. Dia panggil istibrak. Istibrak ni, kalau orang lelaki, anak-anak ni, dia kena urut daripada belakang sampai ke depan, urut sampai habis kencing dia. Bila dah urut, dia kena jentik sikit. Bila jentik tu, dia akan, oh ada lagi. Sampai jentik tu maknanya habis. Habis lah. Sampai kita beristibrak tu, mengurut, lepas tu keluar habis, lepas tu jentik sikit ujung tu supaya kesan-kesan hak tinggal tu betul-betul habis. Samping dia ambil istibrak, tumit dia tu dia kena letak di antara kemaluan dia dan dubur tu. Kesan daripada tu menyebabkan seorang tu di dalam kubur dan dimasukkan ke dalam neraka. Masalah kecil ya, masalah kencing. Maka sebab itu kencing ni paling penting kita jaga. Sallallahu alaihi Muhammad. Paling penting kita jaga. Jadi paling penting kita jaga tu, bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan kalau anak-anak kita tak ngaji sekolah agama. Mereka tak ada ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila tak ada ilmu, akhirnya mereka tak faham tentang masalah berkaitan dengan macam mana nak buat ketika kencing tu seringan-ringan perkara. Maknanya kita kena selamatkan diri dan juga keluarga dengan kita membekalkan anak bini kita dengan ilmu pengetahuan.
Sahabat Sayyidina Muhammad, tidak ada dosa yang paling besar selepas syirik melainkan membiarkan isteri dia dalam keadaan jahil. Banyak hari ni orang yang tak berat tentang mengaji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang ambil berat tentang mengaji, dia pergi mengaji, suami dia bagi. Kalau suami nak mengajar, tak reti. Suami, lepas tu dia tak suruh bini dia pergi mengaji pula. Tapi ada pasien, dia suruh bini pergi mengaji, dia tak pergi. Jadi bini ada ilmu, dia tak ada ilmu. Tu pun bahaya tu. Sahabat Sayyidina Muhammad. Mana isteri ni kena suruh, kena ajak suami mengaji. Jujurlah bang, kita mengaji. Saya yang mengaji, abang tak pergi mengaji. Pergi tu. Suami tu suruh pergi dulu. Kadang-kadang dia main hantar pula. Dia main hantar, dia pergi lagi. Dia kena kopi, dia tahu nak. Sejam dia main. Takut-takut masalah Sayyidina Muhammad. Suami takut isteri yang masuk syurga, dia pergi termasuk neraka. Auzubillah min dzalik. Bila tak mengaji ni banyak benda kita tak tahu. Kita ingat boleh, tak boleh. Kita ingat tak boleh, boleh. Jadi kita tak tahu kalau kita tak mengaji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mengaji ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selagi mana kita duduk mengaji, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Segala yang kita tak tahu, benda yang belum tahu, pasal tak sampai bab dia lagi, dia maafkan. Dia buat benda salah, tapi tak tahu kata salah benda tu sebab tak sampai bab lagi, dia maafkan. Tapi kalau kita tak mengaji sama sekali, maka hak kita buat tu semua Allah kira salah lah, kalau benda tu salah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita sebab itu kita kena minta lindung diri kita dan ahli keluarga daripada api neraka. Ada orang kata tak apa Ustaz, yang penting kalau masuk neraka pun yang penting lah masuk syurga. Ingat tempat tu tempat apa tu? Transit kah? Transit apa kapal terbang tak apa, neraka bukan tempat transit. Tempat yang kita minta lindung, tempat yang kita minta perlindungan Tuhan daripada awal-awal lagi, tak maulah masuk. Dengan makna masalah Sayyidina Muhammad, kita tak pernah ada dalam senarai yang Tuhan senaraikan ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau neraka ni masuk separuh hari pun cukup teruk dah. Separuh hari tu berapa tahun dunia? 500 tahun. So separuh hari, sebab sehari di akhirat 1000 tahun, separuh hari 500 tahun. Tu dia jenuh no. Alhamdulillah min dzalik. Jadi subhanallah, sisaan Tuhan ni waktu Tuhan peringat awal lagi. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Dan Nabi kita ajak lepas bagi salam, selepas mayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Demikian juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas mayang, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Baca 7 kali. Ya Allah, selamatkan aku daripada api neraka, selamatkan aku daripada api neraka. Jadi Nabi suruh baca Allahumma ajirni. Kita baca Allahumma ajirna. Semua tu boleh lah. Allahumma ajirna sebab kita doakan diri kita, ahli keluarga, adik-beradik, anak-anak kita, kawan-kawan. Tapi Nabi ajak Allahumma ajirni. Pasal apa? Sebab Nabi nak setiap orang baca Allahumma ajirni. Ya Allah Tuhanku, jagalah diri aku daripada api neraka. Kalaulah Nabi kata Allahumma ajirna, para sahabat cukup kata amin je lah. No, tapi Nabi suruh kata setiap orang berkata Allahumma ajirni minan nar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhanku, ajirni minan nar, selamatkan aku daripada api neraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makan ni ialah satu keperluan. Kita makan.
Boleh kerana kita nak hidup, kita kena makan. Nabi ajak pula, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ya Allah, Tuhan kami, berkatkanlah apa yang telah Engkau rezekikan pada kami. Wa qina adzaban nar, ya Allah, jagalah kami semua daripada api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah yang Nabi sebut, kalau seorang tu masuk neraka, seringan-ringan azab kat dia, Allah buh kat dia, di kaki dia 2 bara api menggelengkak sampai ke otak-otak. Dalam kitab-kitab hadis menyebut, di antara sisaan-sisaan Allah pada ahli neraka ni ialah sallallahu alaihi wasallam dituang di atas kepala dia ni minyak panas sehingga masuk dalam perut dia, kemudian mengeluarkan isi-isi perut, lari seluruh penjuru neraka. Macam tu lah masalah Sayyidina Muhammad, sampai keluar isi-isi perut, kut dubur tu, lari penjuru neraka. Sakit tak terkira sakit macam mana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu tak macam-macam jenis. Ada yang disiksa sebab dia bunuh diri. Bila dia bunuh diri, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka Allah siksa dia dengan letakkan ada tunggu atas gunung yang tinggi dalam neraka, maka dia tolak. Bila ditolak, jatuh ke bawah tu hancur, bersepai, berkecai. Tuhan bagi balik, cantum balik, naik pula. Itu sisaan. Itu sisaan neraka. Ahli neraka ni Tuhan nak siksa sungguh. Tuhan buat ahli neraka ni besar-besar. Besar-besar. Dubur dia jubuk-jubuk. Punggung dia ni Saudara Sayyidina Muhammad di antara Mekah dan Madinah. Baru punggung tempat duduk saja. Mekah Madinah ni 4 jam. 4 jam waktu dunia, waktu kita lah, no? Saudara Sayyidina Muhammad. Naik bas. Tempoh lebih sikit. Jadi pasal apa Tuhan buat besar? Sebab Tuhan nak siksa sungguh. Bayangkanlah lubang-lubang rumah dia besar mana. Kalau besar kita di dunia ni tak kena habis pada otak fikiran kita kan. Tuhan nak siksa sungguh. Lepas tu Tuhan peringat, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi orang yang disiksa paling ringan dalam neraka ni sangka hak ni lah paling teruk sekali, dia paling teruk sekali, sedangkan dia paling ringan sekali. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang katanya muttafaqun alaih, di ittifaq ke atas. Jadi kalau jumpa dalam kitab hadis dia sebut muttafaqun alaih, berarti rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.